Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Kita akan sambung bab 8, lokus dua dimensi. Hari ini kita nak tengok berkaitan dengan lokus dua dimensi. Kalau minggu lepas, kita tengok lokus dalam kehidupan harian kita. Okey. Tengok apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar memerihal lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Yang kedua, memerihal lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Yang ketiga, memerihal lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Yang keempat, memerihal lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Dan yang terakhir, memerihal lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, kita tengok yang pertama, lokus yang pertama. Lokus yang pertama dia kata, apakah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap? Okey, di sini, untuk tajuk lokus, untuk mudahkan kamu, sebenarnya dia ada keyword dia. Okey, lokus. Lokus hari itu kita dah kata adalah laluan. So, dia tanya kita, apakah bentuk laluan bagi titik? Okey, titik yang berjarak tetap. Bermaksud kat sini, titik ini adalah titik yang bergerak. Titik ni akan bergerak. Okey, titik ni akan bergerak. Dan mana jarak dia tetap dari satu titik tetap. Okey, kalau saya akan ingat keyword ini, maksudnya dia ada satu titik bergerak, ada satu titik tetap, dan jaraknya adalah tetap. Okay. So, kat sini kalau kamu tengok ada dua bulatan. Okay. Bulatan yang pertama ini akan mewakili titik tetap. Okay. Titik tetap maksudnya titik ni tak akan bergerak. Okay. Yang ini yang akan bergerak. So, ini adalah titik bergerak. Okay. Kita akan tengok kalau titik ni bergerak, jarak titik ini bila di setiap perjalanan dia, bila dia bergerak, setiap perjalanan dia, jarak titik ni dari titik yang tetap ini, jarak dia sentiasa sama. Katakan kalau jarak dia asal 3 cm, so walau ke mana saja dia bergerak, jaraknya dengan titik yang tetap ini akan tetap 3 cm. So, kita tengok apa yang akan terjadi. Okey, nampak tak? Okey, sekarang dia bagi kat kita satu bulatan. Okay, so, lokus yang akan terhasil adalah lokus berbentuk bulatan. Kenapa kita kata bulatan? Sebab, jarak dia tetap. Bila jarak tetap, itu membawa maksud jarak. Di mana saja jarak dia adalah sama. So, kat sini jarak. Katakan, tadi saya kata 3 cm. So, kalau dia bergerak, sini asalnya jarak dia 3 cm. Bila dia bergerak lagi kat sini, contoh. Jarak dia masih lagi 3 cm. Dia bergerak lagi kat sini. Jarak dia masih lagi 3 cm. Dia bergerak lagi kat sini. Jarak dia masih lagi 3. Dia bergerak lagi. Jarak dia masih lagi 3. Dia bergerak. Jarak dia 3. So, dia bergerak. Jarak dia 3. Dia bergerak. Jarak dia akan jadi 3 cm juga. Okay. So, sekarang kita boleh simpulkan di sini, lokus yang akan terbentuk adalah lokus berbentuk bulatan. Di mana jarak dia tadi, jarak yang tetap itu akan mewakili jari bagi bulatan tersebut. Okay, so kat sini, nampak tak yang warna hitam ni, garis yang warna hitam ni, ini adalah lokus bagi titik yang bergerak ini.
Okay. So, ini hanyalah kita bagi gambaran. So, kita akan tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, saya bagi contoh soalan. Nah, yang ni. Soalannya adalah, dia kata, bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari Q. So, dia kata P ini yang akan bergerak. Okay, lokus bagi titik P. Maksudnya dia nak laluan bagi P. So, bila laluan bagi P, kita tahu P yang bergerak. So, ada berapa titik yang bergerak ni? 1. So, 1 titik bergerak. Jaraknya adalah 3 cm dari Q. So, Q ini adalah 1 titik tetap. Okay, so yang kita tahu, mestilah apa yang akan terjadi? Mestilah satu bulatan di mana jejarinya adalah 3 cm. So, yang kat tengah ni pusat dia adalah Q. Okay, so kita tengok macam mana kita nak lukiskan. Okay. Okay, so dia akan jadi bulatan. Macam mana kita nak lukis pula bulatan ni? Okay, so untuk kita lukiskan bulatan ini, okay, kita mesti gunakan jangka lukis dan pembaris. Okay, sekarang kita ada jangka lukis, kita ada pembaris. Okay. Sekarang, dia kata jarak dia 3 cm. Dia ada satu titik tetap. So, tugas kamu, sekarang dia tak bagi kan titik tetap kat mana? Okay, selalunya nanti dalam soalan dia akan bagi titik tetap tu. Okay, so kita letakkan titik tetap tersebut. Okay, kat sini saya letakkan titik tetap Q tadi. So, saya labelkan ini titik tetap tadi. So, ini adalah titik Q. Okay, bila saya dah labelkan titik Q, kita ambil jangka lukis kita. Kita ukur panjangnya 3 cm. Okay. Okay, ukur panjang dia 3 cm. Pastikan jarum dia pada kosong. So, dia mesti 3 cm saja. Okay, kamu tengok mesti tepat 3 cm. Okay, bila dah dapat 3 cm, kamu letakkan jarum pada Q. Kemudian, kita akan buat satu bulatan. So, kita dah dapat bulatan. Sekarang, kita dah dapat satu lokus P kan? Okay, P yang bergerak tadi kan? Okay, tadi kita kata P yang bergerak. So, P dia akan bergerak pada bulatan ini. Maka, kita boleh labelkan. Okay, kita labelkan. Sekarang, ini adalah lokus siapa? Ini adalah lokus P. So, Q yang tetap. Q akan menjadi pusat. So, kalau kamu nak labelkan dia punya jejari, kamu boleh label 3 cm. Kalau tak nak label pun tak apa sebab nanti pemeriksa akan ukur sendiri. Betul ke 3 cm kat sini? Okay, so untuk yang pertama ni mudah saja kan? Okay. Kita tengok pula yang kedua. Okey, yang kedua, lokus yang kedua. Okey.
Okey, untuk lokus yang kedua, soalannya adalah, dia kata, bukan soalan. Okey, untuk lokus yang kedua, kita nak tahu bentuk apa. Dia kata, apa syarat dia? Apakah lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap? Okey, dia tanya lokus titik yang berjarak. Okey, maksudnya kat sini laluan bagi titik ni. Okey, sekarang titik yang ini adalah titik bergerak. Ini adalah titik bergerak. Dan jarak dia sama dari dua titik tetap. So, syarat yang kedua, dia ada satu titik bergerak. Dia ada bukan satu, dua. Nampak ni, dua titik tetap. Dan jaraknya sama. Okey. Jarak dia sama. Apa bentuk yang akan terhasil? Kita akan tengok. Okey, sekarang berbeza dengan tadi. Kalau tadi satu titik bergerak, satu titik tetap. Sekarang kita ada satu titik bergerak dan dua titik tetap. Okey, nampak tak yang warna purple ni? Ini adalah mewakili titik yang bergerak. So, titik ni akan bergerak. Ke mana saja titik yang warna purple ni bergerak, jarak dia dengan dua titik yang warna hitam ni sentiasa sama. Contoh macam ni. Okay, sekarang titik purple ni kat sini kan. So, kita ada titik warna hitam pertama, titik warna hitam yang kedua. So, kalau dia ada kat sini, jarak dia ke titik yang pertama adalah sama dengan jarak dengan titik yang kedua. Lepas tu, bila dia bergerak lagi, jarak dia masih lagi, jarak ni sama dengan jarak ini. Okay, dia bergerak lagi, titik ni bila bergerak, jarak dia masih lagi sama. Jarak ini dengan jarak ini adalah sama. So, apa bentuk yang akan terhasil? Okay. Nampak tak? Okay, nampak garisan ni. Maksudnya, titik yang bergerak ni, dia kena sentiasa bergerak pada laluan ini. Kenapa dia kena bergerak pada laluan ini? Sebab, contoh, okay, mula-mula saya buat lakaran kat sini ya. Kalau dia bergerak, kalau katakan dia berada di sini. Bila dia ada kat sini, jadi kita kata kamu boleh ambil pembaris kamu. Okay, kita boleh ambil pembaris kita. Kita boleh ukur. Okay, jarak ni, okay, nampak ni 6 kan? Lepas tu, kita singkat. Okay, nampak? Ini jarak dia 6 kan? Okay. Lepas tu, katakan titik ni dia bergerak. Dia bergerak datang sini. Okay. Dia bergerak datang sini. Bila dia bergerak kat sini, okay, kita check berapa jarak dia. Sini, kalau dia bergerak, tahan. Okay. Sekarang kita tengok jarak dia lebih kurang 5.5. So, kita tengok kalau kat sini pula. Kat sini. Jarak dia. Nampak tak? Dia lebih kurang 5.5. Okey, lepas tu dia gerak lagi. Katakan titik tu dia gerak lagi daripada laluan ni. Dia gerak kat sini pula. Okey, dia gerak lagi kat sini kan? So, bila dia gerak, kita tengok berapa jarak dia. Okay, jarak dia lebih kurang 5.5 kan? Okay, kalau ni 5.5, kita tengok yang ni. Sama kan? 5.5 juga. So,
Itu yang saya katakan tadi. Bila dia bergerak di sepanjang laluan ini, jarak dia dari titik yang pertama dan titik yang kedua sentiasa sama. Okey. So, apa nama garisan ni? Lokus ini adalah satu lokus berbentuk pembahagi dua sama serenjang. So, bila pembahagi dua sama serenjang, kamu dah belajar masa tingkatan 1, dia akan membahagikan dua titik ni pada jarak yang sama. Okay, so kamu kena ingat, kalau ada satu titik bergerak, dua titik tetap dan jaraknya adalah sama, lokus yang akan terbentuk adalah lokus pembahagi dua sama serenjang. Okay, so kita tengok contoh soalan. Okay, contoh soalan dia akan bagi kepada kamu. Okay, saya padam dulu. Okay, contoh soalannya adalah, kata dia nak kamu bina lokus bagi titik P dengan keadaan titik P yang bergerak dengan jarak yang sama dari titik A dan titik B. Okay, dia kata titik P yang bergerak. So, P ni yang akan bergerak. P akan bergerak. Jarak dia kata sama. Jarak dia sama. Dari apa? Dari titik A dan titik B. So, titik A dan titik B ini, dia mewakili berapa titik? 2. Pandai. So, dia mewakili 2 titik tetap. Okey. So, ada 2 titik tetap. Sekarang dia kata lokus P. Tadi kita kata lokus yang akan terbentuk apabila satu titik bergerak, 2 titik tetap dan jaraknya sama. Lokus yang akan terbentuk adalah lokus berbentuk pembahagi 2 sama serenjang. Okey, sekarang kamu tengok macam mana kita nak lukis pembahagi 2 sama serenjang. Okey, nak lukis pembahagi 2 sama serenjang, mesti gunakan jangka lukis. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu bukakan jangka lukis kamu. Okey, kamu buka jangka lukis kamu ni lebih dari separuh. Okey, lebih dari separuh. Okey, Okey, kita buka dia lebih dari separuh panjang AB. Okay. Ini AB, so A kepada B kan? Okay, so panjang sangat kan? Okay, so ni AB. So, kita buka lebih dari separuh, agak-agak. Tak kisah berapa ukuran tapi lebih dari separuh. Okay, bila dah buka lebih dari separuh, kita akan buatkan lengkok di bahagian atas, lengkok di bahagian bawah. Okay, membuat lengkok bahagian atas, lengkok bahagian bawah. Lepas tu gunakan ukuran yang sama, kita alih, kita letak pada B. Okay, lepas tu B pun sama. Kita buat lengkok bawah, kita buat lengkok atas. Okay. So, nampak tak ni persilangan dan persilangan. Okay, lepas tu kita ambil pembaris. Okay, gunakan pembaris kita. Letakkan pada yang bersilang dan kita akan lukiskan. Kita akan lukiskan garis. Okay. Kita akan lukiskan garis dari
persilangan atas, turun ke persilangan bawah. Okey, nampak tak ini? Okey, so labelkan. Itu adalah, kita namakan dia sebagai locus. Okey, so label lah. Ini adalah locus. Siapa yang bergerak? Locus P. Sebab P yang bergerak. Okey, so ingat untuk melukis pembahagi dua sama serenjang. Okey, so saya akan move to the next. Next apa? Next syarat. Okey, kita akan bergerak ke syarat yang ketiga. Okey, syarat yang ketiga. Okey, kita tengok untuk syarat yang ketiga. Apa bentuk locus yang akan terhasil? Apakah locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus? Okey, sini dia kata titik, locus bagi titik. Dah confirm lah menunjukkan titik ini titik yang bergerak. Okay, so confirm lah ini titik bergerak. Okay, ada berapa titik yang bergerak? Satu sajalah sebab dia beritahu ada dua kan? Okay. Jarak dia kata tetap. Jarak dia tetap dari satu garis lurus. Okay, so syarat untuk yang ketiga, syarat dia adalah satu titik bergerak, satu garis lurus, dan jarak tetap. Okay, so apakah bentuk locus yang akan terhasil? Kita tengok. Okay, dia kata garis yang akan terhasil, locus yang akan terhasil adalah garis lurus selari. Okay, kenapa kat sini saya buat dua titik sedangkan dia kata yang bergerak tu satu saja? Okay, sebabnya kemungkinan. Kita kata mungkin titik tersebut dia berada di atas. Kalau dia berada di atas, dia akan bergerak di sepanjang laluan ke atas ni. Ataupun titik tu mungkin juga berada di bawah garis lurus yang tetap tadi tu. So, mungkin dia berada di bawah. Kalau dia berada di bawah, dia akan bergerak ke sini. So, sebab itulah saya tunjukkan dia akan jadi dua garis selari. Okay? Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Dia kata, kita kena tengok dulu soalan. Dia nak kita bina locus bagi titik P dengan keadaan titik P berjarak 2 cm dari satu garis lurus AB. Okey. Dia nak locus titik P. Maksud kat sini kita dah tahu titik P ni bergerak. Okey, titik P ni bergerak. So, jarak dia 2 cm dari garis lurus AB. Bermaksud, kamu dah tahu sebenarnya ni AB. Okay, so mungkin dia akan jadi ke atas, mungkin dia akan jadi kat bawah. Jarak, kalau atas, jarak dia ni mesti 2 cm. Kalau kat bawah pun jarak dia mungkin 2 cm. Sebab dia kata 2 cm. So, macam mana kita nak lukis garis selari ini? Okay, untuk kita melukis garis selari, kita boleh gunakan untuk melukis garis selari, kita boleh gunakan jangka lukis. Okey, guna jangka lukis lagi. Okey, macam mana nak bina garis selari? Okey, sekarang kita tengok AB. So, kita ambil titik di tengah-tengah AB. Agak-agak lah. Okey.
So, AB. So, kita ambilkan satu titik kat sini. Kita letakkan dia. Okey. Mungkin titik tu berada di sini. So, kita buatkan pembahagi dua sama serenjang bagi titik antara A dengan titik ni. So, buat. Okay. So, buat garis ke atas. Yang tadi. Okay. So, buat kat bawah. Nampak nampak ni. Okay. So, kita buat kat bawah ni. Kita ubah. Kita letak. Kita guna saiz yang sama. Kita letak pada titik yang baru. Lepas tu, kita buat. Okay, bersilang. Kemudian, kita buat naik atas. Okay, lepas tu kita pergi dekat B pula. Okay, dekat B ni pun kita buat benda yang sama. Okay, kita letak pada titik yang baru. Okay, sini. Lepas tu, kita buat atas. Ni. Okay, lepas tu kita buat kat bawah. Okay, ubah. Letak jarum pada B pula. Okay, buat kat atas pula. Okay. Sekarang, nampak ni? Okay. Kita gariskan. Kita gariskan di antara dua garis ini. So, saya nak garis warna hijau lah. Okay. So, kita garis sini sampai sini. Okay. Lepas tu, bawa pembaris, bawa pergi sini pula. Okay. So, garis. Okay. Sekarang, tadi dia kata dia nak berapa cm? 2 cm. Maksudnya jarak A kepada atas ni mesti 2 cm. So, kamu ada pembaris kan? Kita ada pembaris. Kita ukur jangka lukis kita 2 cm. Okay, ambil jangka lukis kamu. Ukur jangka lukis kamu 2 cm. Okay, nampak ni. Saya letak sini. Saya ambil 2 cm. Okay. Okay, kemudian saya letakkan pada ini. Ini. Ukur. Ambil. Saya letak kat atas ni. Okay. Saya ukur lagi. Ni. Dia ambil. Letak 2 cm. Boleh ambil. Letak sini. 2 cm. Okay. So. Dah nampak ni 2 cm kan? So, ambil pembaris kamu. Gariskan. Okay. Saya guna warna merah. So, bila kita garis, pastikan dia sama panjang dengan
kita punya garis AB. Okay, so yang warna merah ini adalah, ini kita kata, kita label sebagai locus P. Okay. Oh, bawah kita tak buat, lupa. So, bawah pun kamu kena buat juga. Okay, bawah pun kita ukur 2 cm juga. So, buka jangka lukis kamu. Okay, ukur 2 cm. Okay, letak kat bawah ni. Pusing. Okay. Ini tanda. Awak pergi sini. Okay, tanda. Okay, bawa pergi sini. Tanda. Bawa pergi sini. Tanda. Okay, lepas tu apa nak buat? Ambil pembaris kamu, gariskan. Okay. So, kita pun garislah. Okay. So, sekarang kita ada locus P yang warna merah ini. Okay, siapa yang tak ingat nak buat garis selari, kamu boleh rujuk balik buku tingkatan 1 untuk melukis garis selari. Okay, sekarang jarak kita ni mesti 2 cm. Kenapa 2 cm? Sebab berpandukan kepada soalan. Okay, boleh kita teruskan? Okay, kita akan teruskan ke syarat yang keempat. Okay, syarat yang keempat. Okey, syarat yang keempat dikata, apakah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari? Titik. Okey, locus titik. So, titik ni adalah titik tetap. Kita ada satu titik tetap. Okey, satu titik tetap. Satu titik tetap. Sebab locus kan, so titik ni akan bergerak lah. Okay. So, titik bergerak. Kita ada satu titik bergerak. Jarak dia sama. Kita kata jarak dia sama dari dua garis lurus yang selari. Tadi satu garis kan? Sekarang dua garis selari. Di mana jarak dia sama. Okey, untuk soalan ni, apa yang akan terjadi? Kita tengok apa bentuk yang akan terjadi. Bentuknya adalah bentuk. Okey, bentuknya adalah. Sorry. Nampak tu? Titik tu yang akan bergerak. So, dia akan menjadi satu garis di tengah-tengah di antara dua garisan ini. Okey, macam mana kita nak lukiskan? Okey, kita tengok soalan. Okey, so dia akan jadi garis lurus selari lagi. Tapi sekarang dia akan berada di tengah-tengah. Untuk soalan ini, dia kata, soalan ini dikata, bina locus bagi titik P yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Maksudnya dia nak titik P. P itu yang akan bergerak. Jarak dia sama. Okey, jarak dia sama dari dua garis lurus yang selari. So, dia akan dari garis A, B dan CD. Maksudnya garis tu akan berada di tengah-tengah. Tapi kita tak boleh suka-suka hati kita ambil pembaris. Terus lukis, letak pembaris,
kamu pun lukis garis macam ni. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia adalah garis yang selari. So, jarak dia mesti sama. Bila jarak dia sama, kita kena gunakan jangka lukis. So, apa yang perlu kita buat adalah kita akan gunakan garis. Okay, sekarang kita ada garis AB dan CD. Kita akan gunakan titik AC. Okay, tengok betul-betul. Kita akan guna titik AC. Okay, nampak? So, bukakan jangka lukis kita. Okay, kita perlu buka jangka lukis kita. Sorry. Okay, bukakan jangka lukis kita lebih dari separuh. So, separuh mungkin sini. So, kita buka lebih dari separuh. Kemudian, kita akan buat lengkok atas dan lengkok sini. Itu ubah jarum, letak pada C. Tapi gunakan saiz yang sama macam tadi. Buat lengkok lagi. Lengkok. Pusing. Okay. Buat lengkok. Okay. Kemudian, kamu boleh ubah. Kamu ambil ni, BD kan? Okay, so sekarang kita akan gunakan BD. Kita boleh guna saiz yang sama. Okay, so sebab tak mau kamu keliru, saya akan gunakan saiz yang sama. Kita ulang kaedah yang sama. Buat sini. Lepas tu buat sini. Letak pada B pula. Guna saiz yang sama. Okay. Ni. Lepas tu. Okay lagi. Okay. Sekarang nampak kan? Okay. So, kita akan lukiskan. Gunakan pembaris kita. Kita mesti sambungkan ke semua titik persilangan ni. So, ambil pembaris kamu. Sambung ke semua titik persilangan. Okay. So, titik P akan bergerak di sepanjang garis yang berwarna merah ni. So, kamu boleh labelkan. Garis yang berwarna merah ni adalah locus P. Sebab P akan sentiasa bergerak di tengah-tengah ni. Sebab apa? Okay, contoh. Kenapa? Contohnya, katakan kalau P berada di sini, saya tunjukkan. Kalau P berada di sini, okay, jarak P kepada A adalah sama dengan jarak P kepada C. Kalau P bergerak kat sini pula, jarak dia ke garis atas ni dengan jarak dia ke garis bawah ni sama juga. Ini sama dengan ini. Kalau dia bergerak kat sini, jarak ni sama dengan jarak ni. Kalau dia bergerak kat sini, jarak dia sama dengan jarak ni. Kalau bergerak kat sini, pun masih sama. So, sebab itulah terhasilnya garis lurus selari. Okay, boleh? So, kita move to the last. Okay, syarat yang terakhir. Okay, untuk syarat yang terakhir, dia kata, apakah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang? Okey, so titik ni masih lagi titik bergerak. So, untuk soalan ni kita ada satu titik bergerak. Kita ada dua garis bersilang. Kalau tadi dua garis selari, sekarang dua garis bersilang. So, jarak sama. Okey, apa bentuknya? Kita tengok. Okey, apa yang akan jadi? Nampak tu, titik tu bergerak. So,
lokus. Ini lokusnya. Kenapa? Bila katakan titik ini bergerak. So, okay, titik ni berada di sini. So, kalau dia ada kat sini, jarak dia ke garisan yang atas sama dengan jarak dia ke garisan yang bawah. Kalau dia bergerak lagi kat sini, jarak di sini sama dengan jarak ni. Kalau tadi ni 5 cm, ini pun 5 cm. Katakan kat sini jadi 4 cm, ini pun 4 cm. Dia bergerak lagi, dia bergerak kat sini. So, jarak dia dengan garis atas, dengan jarak dia dengan garis bawah ni masih lagi sama. So, kata ni 2 cm, ni pun 2 cm. So, dia akan bergerak di sepanjang laluan ini. So, apa nama garisan itu? Garisan itu namanya adalah pembahagi dua sama sudut. Okay, so kita tengok macam mana nak lukis pembahagi dua sama sudut. Soalannya dia nak kita bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak sama dari garis lurus A, B dan BC. So, kita ada satu titik bergerak. Okay, satu titik bergerak. Kita ada jarak dia sama. Dan kita ada dua garis lurus AB dan BC. So, kamu kena tengok apa yang berlaku pada AB dengan BC ni. Kamu tengok dia selari ke dia bersilang. So, kalau dari rajah ni AB, BC, dia bersilang. So, kalau dia bersilang, dia mesti jadi pembahagi dua sama sudut. So, dia mesti jadi kat tengah-tengah ni. Okay, macam mana nak lukis? Kita tak boleh ambil pembaris suka-suka hati terus garing. Tak boleh. Kena gunakan jangka lukis. Okay. So, apa yang boleh kita buat? Okey, gunakan jangka lukis kamu. Kamu kena letakkan pada titik yang bersilang. Kemudian, kamu bukalah besar mana pun tak kisah yang pelukis kamu. Kemudian, kamu buat garisan. Kita buatlah besar mana pun tak kisah. Tapi yang penting jarum dia mesti berada pada titik yang bersilang. So, tak kisah kamu nak buka jangka lukis kamu besar mana, kamu pun garis. Kemudian, gunakan saiz yang sama, letak pada titik persilangan ini dan buatkan satu lengkok dia. Ini. Okay, kemudian angkat, letak pada titik persilangan yang kedua ni. Okay, buatkan lengkok lagi. Okay, sekarang nampak yang bersilang di sini. Okay. So, ambil pembaris kita. Letakkan pada titik yang bersilang. Okay. Kemudian, adjust supaya pembaris kita kena pada titik yang bersilang tu. Okay, pembaris pun kena letak betul-betul lah. So, ambil pensel kita pun baris. Okay. So, ini dah jadi pembahagi dua sama sudut. So, ini adalah lokus. Okay, dah siap. Okay, so, tengok. Pembahagi dua sama sudut. So, kita dah lukiskan lokusnya. Okay. Kita tengok seterusnya. Okay, dah habis. So, ada 4 lokus yang kamu kena ingat. Sorry, 4. Ada 5 lokus yang perlu kamu ingat. Okay, ini syarat-syaratnya. So, kamu perlu ingat yang pertama bentuk bulatan. Kalau bulatan, dia ada satu titik bergerak, satu titik tetap dan jarak sama, jarak tetap.
Lokus yang kedua, pembahagi dua sama serenjang di mana ada satu titik bergerak, dua titik tetap. Okay, yang ketiga, dia ada satu titik bergerak dan satu garis lurus. So, dia akan jadi garis lurus selari. Yang keempat, kalau kita ada satu titik bergerak dan dua garis lurus, maka lokus yang akan terhasil adalah satu garis lurus yang selari di tengah-tengah. Okay, yang kelima, kalau kita ada satu titik bergerak, kita ada dua garis lurus bersilang. Lokus yang akan terhasil adalah lokus pembahagi dua sama sudut. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Maksudnya kamu kena ingat kelima-lima lokus ini. Mesti ingat syarat-syaratnya. Okey, kita akan sambung pada next class untuk tajuk lokus dua dimensi lagi. So, untuk hari ini kamu mesti ingat 5 lokus ini. Okey, terima kasih. Selamat belajar.